Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Okey, kita akan sambung lagi sesi PDPR kita untuk sejarah tingkatan 2 bagi bab 10 Sarawak dan Sabah. Baik, pada kelas yang lalu kita telah mempelajari mengenai kemunculan pemerintahan tempatan. Dan hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita bagi subtopik 10.3 iaitu kegiatan ekonomi masyarakat Sarawak dan Sabah. Baik, sebelum itu apa khabar semua? Jadi cikgu harap kamu berada dalam keadaan baik dan sentiasa diberikan kekuatan untuk meneruskan kelas PDPR ini. Okey, cikgu harap kamu telah bersedia dengan buku teks kamu dan kamu boleh terus buka ke muka surat 184. Okey, kita teruskan lagi. Okey, baik, di hadapan kamu adalah paparan, dipaparkan beberapa gambar iaitu kegiatan ekonomi lah. Senang untuk difahami kegiatan ekonomi. Ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan, lazim dilakukan oleh masyarakat. Bertujuan untuk apa? Salah satunya untuk menyara kehidupan lah. Menyara kehidupan seharian, nak cari makan, nak cari duit. Pada masa ni seperti mana di dalam gambar ni, tak ada lagi pengkhususan kerja macam sekarang. Sekarang dah ada kerja kilang, ada kerja pejabat. Jadi masa ni kegiatan ekonomi hanya bertumpukan kepada kedudukan dan tempat tinggal masyarakat pada masa itu. Jadi kita fokus ni untuk kegiatan ekonomi di masyarakat Sarawak dan Sabah. Baik, kalau gambar pertama ni ada gambar orang menampi padi, menampi padi, lepas tuai dia tampi nak dapatkan beras. Yang kedua ni gambar orang menangkap ikan. Yang ketiga ni adalah gambar bercucuk tanam lah. Senang cerita untuk difahami, bercucuk tanam, tak kira lah sayur ke buah ke apa ke. Dan yang keempat ni adalah gambar penghasilan sagu. Okey, sagu ni dihasilkan di mana? Sagu ni banyak dihasilkan di Sarawak oleh kaum Melanau. Baik, kita teruskan lagi. Okey, sebelum tu kita kena tahulah apa yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Okey, kamu boleh tengok pada muka surat 184. Baik, antara perkara yang mempengaruhi kegiatan ekonomi ni, yang pertama adalah, kalau kamu tengok buku teks kamu, yang cikgu dah ringkaskan kat tepi ni, kedudukan dan tempat tinggal masyarakat Sarawak dan Sabah pada masa itu dan sehingga sekarang lah. Kalau tinggal di pedalaman, apa dia kegiatan dia. Lembah sungai, apa dia kegiatan dia. Dan pesisir pantai, apa dia kegiatan dia. Jadi ada yang sama dan ada yang tidak sama. Okey, baik. Kegiatan ekonomi ini dipengaruhi oleh kedudukan dan tempat tinggal. Okey. Bentuk muka bumi di Sarawak dan Sabah ini boleh dibahagikan kepada 3 kawasan. Okey, di Sabah dan Sarawak ni dia tak sama macam di Semenanjung. Jadi dia ada kawasan. Yang pertama adalah pendalaman, yang kedua adalah lembah sungai, dan yang ketiga adalah pesisir pantai. Okey, baik, kita tengok jadual ni. Okey, kamu tengok kawasan pendalaman. Kawasan pendalaman, apa kegiatan dia? Kegiatan dia mengutip hasil hutan, memburu hidupan liar dan menanam padi. Okey, ni di Sarawak. Okey, kaum Kenyah, Iban, Penan, Kayan, Kelabit dan Punan. Okey, ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Jadi kamu kena tahulah. Yang kedua adalah lembah sungai. Di lembah sungai ni apa kegiatan dia? Kegiatan dia menanam padi, menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Kaum ni apa? Melayu, Iban, Bisaya,
Melanau dan juga Bidayuh. Okey, yang ketiga adalah pesisir pantai. Okey, di pesisir pantai ni apa dia punya kegiatan dia? Kegiatan dia ada perdagangan, menangkap ikan, membuat perahu dan perusahaan sagu. Okey, kaum yang mendiami dia Melayu, Kedayan dan Melanau. Okey, kan ada gambar yang mula-mula cikgu tunjuk tadi. Ni penghasilan sagu ni kan. Penghasilan sagu ni adalah kegiatan orang di kawasan pesisir pantai. Lazimnya dilaksanakan oleh orang Melanau. Okey, baik, kamu boleh tengok gambar kat bawah ni. Okey, gambar ni dia menunjukkanlah kawasan pertempatan dan kegiatan ekonomi masyarakat di Sarawak. Daripada kawasan pesisir pantai masuk ke kawasan lembah sungai, ke dalam sikit lembah sungai dan kawasan pendalaman. Orang pendalaman ni dia ada kegiatan menanam padi lah. Kalau tepi laut ni tak boleh lah nak tanam padi, betul lah. Okey, yang kat bawah ni ada gambar pembuatan sagu oleh kaum Melanau. Okey, sagu ni dihasilkan daripada pokok rumbia. Okey, baik, kita teruskan lagi. Okey, di Sabah. Tadi dah tengok Sarawak, sekarang kita tengok di Sabah. Okey, sejarah kegiatan ekonomi masyarakat di Sabah berkembang di kawasan pendalaman, lembah sungai dan pesisir pantai. Sama juga macam di Sarawak. Okey, baik, kita tengok satu-satu. Tengok jadual ni. Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu pada muka surat 185. Okey, kalau di pendalaman, lokasi di pendalaman, apa kegiatan dia? Okey, kegiatan dia adalah mengutip hasil hutan, menanam padi dan mengutip sarang burung. Okey, kutip sarang burung ni dikutip di mana? Di pokok ke? Bukan. Dia kutip sarang burung layang-layang di dalam kawasan gua. Okey, gua Batu Kapur. Okey, siapa kaum yang di bahagian pendalaman ni? Kaum Murut. Okey, ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, baik, yang di lembah sungai. Lembah sungai, aktiviti dia apa? Tanam padi, tanam buah-buahan, tanam sayuran. Kaum dia Kadazan Rusun, Urungus dan juga orang sungai. Okey, di pesisir pantai, menangkap ikan, buat perahu, kutip hasil laut, perdagangan. Okey, kaum dia Melayu Brunei, Bajau, Iranun dan juga Suluk. Okey, ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, kenapa di kegiatan di pesisir pantai nak ada perdagangan? Kenapa? Okey, kerana pada masa dahulu, okey, sampai sekarang lah, memang kalau orang berdagang selalunya di kawasan pesisir pantai lah. Kalau kita belajar kerajaan alam Melayu kan, jadi wujudnya pelabuhan dan sebagainya, selalu ada kegiatan perdagangan. Okey, baik, kamu boleh tengok gambar ni. Gambar ni adalah gambar kita kata bentuk muka bumi lah, senang cerita, dan dia punya gambaran kawasan pertempatan dan kegiatan ekonomi masyarakat Sabah. Okey, ni gambar orang kutip sarang layang-layang. Okey, dia kutip ni, tengok kawasan dia di kawasan pendalaman dan dekat-dekat dengan gunung sikit. Gunung gua kan. Jadi aktiviti ni tak adalah kalau di pesisir pantai. Kat pesisir pantai mana nak kutip sarang burung layang-layang, betul lah. Okey, ni kalau kamu tengok gambar kat bawah ni adalah gambar orang Bajau. Orang Bajau ni dia terlibat dengan mencari hasil laut. Tak kira lah gamat ke, ikan ke, apa ke dan sebagainya lah. Aktiviti yang bersesuaian dengan bentuk muka bumi. Okey, baik. Jadi masyarakat Sarawak dan Sabah ni dia sangat bijak untuk memanfaatkan alam sekitar dalam memperkembangkan kegiatan ekonomi. Jadi ini telah mendorong mereka untuk mempelbagaikan sumber dan keluaran harian dan juga sumber ekonomi demi kelangsungan hidup. Okey, baik, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang untuk subtopik 10.4 keunikan masyarakat Bumiputera Sarawak dan Sabah. Jadi untuk belajar cikgu, sila lengkapkan tugasan yang cikgu berikan. Gunakan pengetahuan kamu yang kamu perolehi daripada video ini
Okey, jika kamu suka dan faham dengan video cikgu, jangan lupa subscribe, like dan share video cikgu. Semoga kita berjumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Terima kasih. Bye bye.